Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama dalam Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton kami. Dan pagi ini kita nak bercerita lagi berkaitan dengan emas, meme gold dan syariah. Kita punya tajuk hari ini untuk kita bincangkan dengan lebih lanjut. Kita bawakan kepada anda di studio TV Al-Jadah kita, iaitulah Ketua Pegawai Eksekutif Meme Gold and Jewellery, itulah Tuan Amran Bacok. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selalu kita jumpa ni, alhamdulillah. Rasa macam berharta pula saya. Emas banyak, alhamdulillah kan. Dan kita bawakan juga penasihat syariah Meme Gold and Jewellery, itulah Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Dr. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Hari pun sama saya Dr. Perjalanan semua clear, tidak ada jam langsung seronok hari ini. Sangat clear. Kita nak pergi kepada Tuan Amran berkaitan dengan kenapa Meme Gold and Jewellery ini memilih elzah syariah ataupun khususnya Dr. Zaharuddin sendiri yang tidak asing dengan ketegasannya sebagai penasihat syariah di syarikat Meme Gold ni. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton Al-Hijrah kerana setia bersama program Assalamualaikum, dan hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan manfaat simpanan emas. Hari ini istimewa sikit sebab saya bawa pakar syariah keuangan Meme Gold, yang mana soalan Ustaz Izmir tadi berkenaan dengan kenapa pilih elzah syariah. Sebab balik pada objektif utama Meme Gold ni, kita nak memastikan yang kepatuhan syariah tu dipantau dan juga diuruskan dengan betul. So kami memilih Dr. Zaharuddin sebab kita pun ada juga berurusan dengan beberapa pakar lain, tapi alhamdulillah kita mendapat nasihat dan juga kepakaran daripada Dr. Zaharuddin untuk memantau kami. Sebab bila kita mendapat sijil patuh syariah ni, yang bagusnya Dr. Zaharuddin dia pantau, dia maknanya pelaksanaan tu dia monitor. Itu yang bagusnya. So kita berharap kita berada di jalan yang betul lah sepanjang perjalanan kita membuat urus niaga jual beli emas ni. Baik, Masya Allah. Maknanya perniagaan dan juga apa yang dilakukan oleh Meme Gold and Jewellery ini berada dalam saluran yang benar kerana ada penasihat. Dan kita nak tanya juga penasihat syariah Meme Gold, Dr. Zaharuddin. Mungkin Dr. boleh ceritakan parameter syariah yang ditetapkan oleh penasihat syariah kepada Meme Gold and Jewellery ini bagi memastikan simpanan ataupun pelaburan emas itu mematuhi hukum-hukum syariah. Dr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Baik, jadi parameter syariah dalam bab emas ni semua sekali kita rujuk kepada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ya, az-zahabu bil-zahabi wal burr bil-birr wa bulba bil-burr wa sya'iru bi-sya'ir wa milhu bil-milhi wa tamru bi-tamari mithlan bi-mithlin yadan bi-yadin. Iaitulah Nabi SAW ada menyebutkan bahawa kalau kita tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, garam dengan garam, tamar dengan tamar, mestilah apabila dia sama jenis, dia mestilah yadan biadin, mislan bimistin. Iaitulah serta-merta dan juga sama berat dia. Jadi yang itu adalah dasar yang paling utama yang diambil oleh semua mazhab dan semua ulama dalam menyikapi transaksi emas. Khususnya emas dalam bentuk jongkong ataupun bullion ataupun wafer. Kalau emas dalam bentuk perhiasan wanita itu ada khilaf yang berbeza sikit, tapi dalam bab yang ini tak ada khilaf. Jadi untuk membentuk satu parameter, saya kena tahu dulu Meme Gold ni bukan hanya pada produk dia, tapi daripada funding dia macam mana, syarikat latar belakang dia ambil daripada kilang mana, daripada kilang tu pula, kilang tu pun saya semak juga, ya, dan kilang tu ambil bahan mentah tu daripada mana, cara order bahan mentah tu bagaimana emas tu, ya, adakah yadan biadin itu tercipta. Kemudian BIM juga terkenal dengan dia punya teknologi dalam menyediakan khidmat pembelian dan jualan emas ini. Lalu saya juga menyemak dia punya sistem dia. Jadi pastikan sistem dia itu menepati hukum syarak dari sudut syarat-syarat dia, dari sudut contoh dia kalau ikut dalam parameter yang ditentukan oleh AUFI, iaitulah Auditing dan Organisation for Islamic Financial Institution yang berpusat di Bahrain, yang mengeluarkan satu parameter untuk jual beli emas dan transaksi emas, dikeluarkan sekali dengan World Gold Organization. Jadi kita follow yang itu jugalah. Ya, yang mana di situ jelaskan dengan tepat bahawa antara parameter yang saya nak highlightkan, tak boleh emas tu tak ada. Jadi sekarang ni ada juga orang yang jual emas, dia jual gram, tapi emas tak ada.
kan emas tu, maknanya emas yang dia ada contohnya 1 kilo, tapi yang dijual sampai 10 kilo. Kan, yang mana yang lain-lain tu bila as and when required dan request daripada pembeli, barulah dia akan bagi. Jadi kita ambil pendekatan yang lebih tegas, iaitulah semua emas yang dijual mesti ada allocated dan segregated. So jadi dalam AUFI dia kata tak boleh unallocated, tidak diperuntukkan. Yang emas tu tak ada. Yang ini kita ada peruntukkan dengan serial number dia semua sekali, dan sistem dia telah pun memastikan bila ada penjualan emas, bila pembeli itu tak ada dekat situ, dia kena ada sistem wakalah yang jelas. Ada orang dia buat wakalah, wakalah pada staff situ untuk menerima emas tu supaya ada qabat. Tapi kat Mim Gold kita buat lebih lagi, satu standard up lagi, iaitulah nama staff tu pun ada. Jadi wakil tu wakil yang betul-betul bita'yin, Khususkan lagi. siapa yang mengambil bagi pihak pelanggan itu. Kemudian kita ada juga di mana disimpan emas tu. Kan kalau disimpan sekaligus dengan dalam satu bulian yang besar, contoh dekat vault yang mana, dekat peti besi mana, supaya dia bita'yin. Kalau peti besi ada 8, satu terbakar, satu kena rompak, 7 lagi yang tak kena. Tapi kalau kita tak ta'yin, kalau 7 satu kena rompak, siapa punya yang kena? Jadi kau punya kena, kau punya tak boleh. Dia ada bita'yin dekat mana di bubuh tu. Kan? Jadi benda-benda tu semua kita pantau. Dan kalau ada produk-produk baru juga dari sudut sistem, malah dia bukan hanya produk tadi dengan pengkilangan, dia juga ada sistem macam seolah macam sedikit ada multi level. So yang itu pun kita semak. So sistem-sistem dia macam mana dia nak bagi bonus, kita semak. Saya masuk dalam sistem tu, saya tengok macam mana sistem bonus dia, macam mana sistem affiliate dia contohnya. Semua tu kita semak juga. So jadi dia bukan hanya sekadar goal, hanya goal. Tapi di seluruh ekosistem tu kita perlu semak supaya memastikan MIM ni dia ada unique selling point, dia adalah patuh syariah pada tahap yang terbaik. Masya-Allah. Maknanya bukan boleh tiba-tiba terus hukumkan ini tak syariah, ini syariah. Maknanya meliputi kesemua yang terlibat, maka itulah yang boleh. Sebab tu kena ada penasihat Tuan Amran untuk nak menentukan untuk mereka ini syariah ataupun tidak. Tapi kita nak tanya juga doktor nanti lepas daripada kita commercial break ini berkaitan dengan ada orang yang nak membeli emas ini tetapi secara ansuran. Itu secara hukumnya kita nak tahu juga boleh tak boleh, tapi kita nak berhenti seketika insya-Allah kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Baik, kembali dalam Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami. Kita masih lagi berbicara berkaitan dengan Mim Gold and Syariah, dan kita masih lagi bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Mim Gold and Jewellery Tuan Amran Bacot dan juga Dr. Zahruddin Abdul Rahman, Penasihat Syariah Mim Gold and Jewellery. Kita nak masih lagi bersama dengan Dr. Zahruddin berkaitan dengan pembelian emas ini yang dikatakan boleh ke tidak boleh untuk kita nak membeli secara ansuran. Dan kalau boleh, bagaimana mekanisme itu? Silakan. Baik, sebenarnya pembelian emas secara ansuran bayar. So dia mungkin kita kena faham emas tu kalau akan dapat dulu atau tak dapat dulu. Ada orang yang dia dapat dulu emas tu, dia bayar secara ansuran. Kan? Jadi itu kalau ikut hadis yang riwayat Imam Muslim tu tidak menepatinya. Maka telah berlaku riba dekat situ kerana penangguhan bayaran, khususnya apa kita cerita ni adalah pembelian emas bullion ataupun wafer kan. Kalau emas perhiasan, 4 mazhab mengatakan tak boleh, tapi ada minoriti ulama mengatakan harus. Tetapi sekarang ni dalam konteks ni tak boleh lah. So jadi macam mana nak bagi dia boleh? Nak bagi dia boleh, kita kena ubah kontrak dia daripada kontrak membeli kepada kontrak hamish jiddiyah namanya dalam fiqh muamalat, ataupun kontrak security deposit dalam bahasa Inggeris, iaitulah kita bayar bukan down payment, kita bayar macam commitment fee. Contohnya saya cakap dengan Cik Amran, okey saya nak belilah emas ni tapi saya belum cukup duit, saya letak dulu duit ni, commitment fee sebab harga 1,000 saya letak 100 dulu. Nanti dah sampai 1,000 kita pun baru masuk akad. So jadi tak boleh kita masuk akad dulu. So jadi sekarang ni yang bayar ansuran ni dia masuk akad dulu. So jadi dia bayar sikit-sikit, tak boleh. So jadi sekarang ni tapi dia ada kesan dia berbeza. Kesan dia kalau tiba-tiba saya tak jadi, saya boleh dapat balik duit saya semua yang saya letak tadi tu. Tapi kalau di peringkat penjual pula dia dah ada risiko, dia dah ada risiko kos-kos lah. So dia boleh demand kos tu, tuntut kos-kos yang sebenar tanpa keuntungan. Jadi itu je yang boleh.
So jadi kalau nak buat pemberian secara ansuran, itulah dia cara dia. Iaitulah secara hamijidiyah. Maka kalau tak erti, kena ada penasihat syariah tolong check lah dokumen dan kontrak tu. Supaya kontrak tu betul-betul menepati konsep yang betul. Jadi selain daripada itu, kalau kita beli, bayar dahulu, dapat emas kemudian pun, sama juga ansuran dia. Sebab Nabi sebut tadi, yadan biyadin. Kedua-duanya perlu sekaligus, serta-merta. Saya beri sekarang, terima sekarang. Jadi untuk elakkan itu hamijidiyah saja yang boleh, ataupun dalam konteks lain dinamakan al-wa'du bisyra', iaitu al-wa'du bisyra' yang saya sebut hamijidiyah tadi itu ada dalam AUFI ataupun resolusi fiqh antarabangsa yang mengharuskan kita buat cara tersebut. Jadi kita janji nak beli tapi belum beli dan tidak mulzim. Dia ada banyak istilah-istilah dia ni. Mulzim ni tidak binding, maknanya kita boleh nak cancel anytime. Jadi itu saja yang cara yang boleh. Cuma satu lagi saya nak sebut. Ada juga sambung sikit pasal perimeter. Saya ada pasal perimeter ni satu lagi. Dalam meme gold ni kita pastikan dia tak ada jenis leverage. Leverage ni maksudnya ada orang beli emas, simpan emas dekat meme, meme pinjam emas orang tu. Meme pinjam, meme jual emas yang dipinjam tu. Contohnya saya simpan kat Encik Amran 1 kilo, 1 kilo lah kononnya kan. 1 kilo, Encik Amran kata saya pinjam emas tu, Encik Amran pun jual kat 1000 orang 1 kilo tu. Lepas tu orang tu semua dah beli, orang tu simpan kat Cik Imran pinjam lagi, dijual lagi. So sebenarnya dia ada 1 kilo je, tapi dijual sampai 10 kilo. Yang itu yang menjadi isu sekarang ni, dekat negara kita ni ada yang buat macam ni. Bagi saya itu ada isu lah. Jadi kita tak buat cara tu. Di meme tak buat cara tu. Sebab tu kita nak ambil the higher standard untuk patuh syariah untuk meme, walaupun kita tak nafikan ada mungkin pandangan-pandangan lain, tapi kita ambil yang aslam yang lebih selamat. Sebab kita nak, mereka pun sebagai founder dan sebagai top management, mereka nak yang paling berkat. So itu yang kita target. Wallahualam. Masya-Allah, banyak ilmu kita dapat dengan istilah-istilahnya lagi kan. Tapi doktor, ada satu lagi isu berkaitan dengan trade in emas ni doktor. Macam mana kalau orang kata trade in emas, dia ada emas tapi dia nak trade in dengan emas yang baru doktor? Macam mana? Baik, kalau dalam perhiasan cerita lain, tapi kalau dia emas yang lama, emas yang 999, dia nak trade in, dia kena jual dulu. Dia kena jual dulu. Itulah yang Nabi ajar. Nabi ajar pada para sahabat, Nabi tunjukkan sahabat ni dia nak jual kurma buruk dia nak ganti dengan kurma baru. So dia bagi kurma buruk dia 6 kilo, dia dapat 3 kilo. Sebab kurma buruk kan untuk binatang makan. Maka pada pandangan ekonomikal tu nampak diterima. Tapi Nabi kata tak boleh buat. Jangan buat, itu riba. Kamu pergi balik, kamu jual dulu kurma tu, ambil duit, kemudian barulah. Benda yang sama kita buat dekat meme gold sebab dia barang ribawi. Ribawi ni kena panjang pula ceritanya kan. Tapi gold ni barang ribawi lah yang kena hati-hati. Maka sebab tu dia kena jual dulu, kemudian kita akan bagi cash. Kan? Kemudian barulah dia pilih nak yang mana satu. Emas yang baru. Nak mana satu, macam itu. Jadi kalau perhiasan mungkin ada sedikit keringanan yang mengharuskan untuk kita trade in. Tapi pada pandangan kami, pada pandangan saya masih tetap dengan 4 mazhab. Itu tidak membenarkan walaupun perhiasan untuk dia buat trade in tanpa trade in dengan berbeza berat. Sebab bila dia bagi itu 10 gram, dia dapat 12 gram, 15 gram dah beza, jadi riba fadl. Jadi untuk elakkan tu kena jual dapat ringgit dulu. Itu cara dia. Masya-Allah. Maknanya satu benda yang kita belajar hari ini ialah satu istilah yang baru dan juga satu cara yang baru. Kalau tidak kita tak tahu macam mana cara nak mematuhi syariah. Mungkin Tuan Amran, di ujung ni kita nak tahu apakah urus niaga yang meme gold jalankan seiring dengan kepatuhan syariah lepas kita dengar ni. Silakan. Sekarang pada perbincangan dengan dan juga pemantauan daripada Eza Syariah yang diketuai oleh Dr. Zahruddin. So dari segi produk kita dah tengok. Kemudian kalau ada produk baru pun kita akan cek juga dengan Dr. Zahruddin untuk memastikan yang kita ni patuh syariah. Termasuklah juga kita ada buat program GS Gold Exchange, maknanya pertukaran emas. Kita buat juga belian emas lama dan terpakai. Itu yang kita dah buat. Dan baru-baru ini alhamdulillah kita baru dapat award daripada IDEA berkaitan dengan Most Trusted Muslim Brand. Yang mana ini satu amanah yang sangat besar untuk memastikan yang meme gold akan menjaga kepatuhan syariah ni, sebab tanggungjawab patuh syariah ni bukan hanya pembeli saja. Kami sebagai penjual akan menjaga dari segi kepatuhan syariah tu. So insya-Allah pada hari 15 bulan ni kita akan buat satu
ada satu kios kita buka di Masjid Shah Alam, boleh jumpa di sana. Dr. Zahruddin pun akan ada hadir sama. Kemudian kita juga ada promosi sekarang ni pada 11-11 ni, yang baru-baru ni 11-11 kan banyak suka promosi. Kita lanjutkan ke 13 hari ni 13-11 untuk untuk pembeli penyimpan emas kita membeli emas yang pada harga promosi. Seterusnya berkenaan dengan kita punya, saya lanjutkan baliklah berkenaan patuh syariah tu memang panjang Dr. Zahruddin sebenarnya. Penerangan ni memang banyak lagi. InsyaAllah kita akan sentiasa berkongsi dengan penyimpan emas kita berkenaan dengan ilmu kepatuhan syariah, terutama sekali dengan jual beli emas ni, insyaAllah. Terima kasih. Saya rasa pun tak cukup jugalah dengan ilmu yang disampaikan. Tapi mungkin ada lagi lah, insyaAllah nanti kalau nakkan ilmu, mungkin selepas daripada ini kita akan boleh belajar berkaitan dengan mudah-mudahan inilah semua yang kita hasilkan boleh dapatkan juga di Mim Gold and Jewellery. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Amran Bachok, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Mim Gold and Jewellery. Dan terima kasih kepada Dr. Zahruddin Abdul Rahman, Penasihat Syariah Mim Gold and Jewellery. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi Dr. Tuan, insyaAllah. Baik, para anda yang sedang menonton jangan ke mana, insyaAllah kita nak berhenti rehat sekali lagi dan kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.